Dah. Boleh bawa bertenang dah semua? Boleh senyap? Boleh diam? Yang mana tak diam lagi tu ambil masa. Bertenang dulu. Bertenang. Ambil tempat, duduk tenang-tenang. Pilih dulu tempat mana nak duduk. Aiman, apa lagi masalah tu? Tersengih. Azim jangan layan dia. Okey, dah. Semua duduk tempat. Okey, duduk diam. Okey, bagus. Okey, kita mulakan dulu dengan okey, saya nak bagi salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar, okey, pada hari ini kita belajar di makmal komputer. Kenapa? Kerana cikgu nak gunakan cikgu nak gunakan komputer lah. Maksud cikgu nak buat aktiviti sikit dengan kamu. Kita akan gunakan komputer pada hari ni. Mesti seronok kan? Siapa seronok angkat tangan sikit? Bagus. Semua orang angkat tangan. Yelah, seronok lah kan? Sebab apa? Sebab kita mempelbagaikan pelbagai situasi dalam kelas. Okey. Jadi hari ini sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seperti biasalah kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, Azim baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah baca doa, semua dah duduk dengan keadaan tenang. Okey, walaupun berada di makmal komputer bukan bermakna kamu boleh sesuka hati bermain komputer. Memang saya dah buka komputer tu tapi saya belum bagi arahan. Okey, pandai. Okey, jadi bila saya tak bagi arahan, semua kena pinjamkan saya telinga, pinjamkan saya mata dan untuk tengok dulu apa yang saya nak sampaikan dulu. Selagi saya kata okey, gunakan komputer, belum, maknanya kamu belum boleh gunalah. Sebab saya belum bagi arahan. Okey, jadi saya cikgu, jadi kamu kena dengar cakap saya, letih lah saya nak bagi arahan satu-satu. Contohnya kalau Azim guna komputer, saya pun cakap Azim jangan guna, Aiman. So saya tak perlu nak repeat banyak kali. Okey, jadi hari ni, okey, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tanya, siapa dah baca cerpen Gulai Sembilang untuk Abah? Saya dah ada pesan kan minggu lepas, suruh baca dulu. Okay, kelas kita pada hari Jumaat lepas dan saya suruh baca dulu sebelum menjelangnya hari Selasa, iaitu hari ini. Okey, jadi siapa yang dah baca angkat tangan? Yang dah baca, okey, angkat tangan. Hazim, bagus. Hazim, Aiman, Aziz, Fatin, Alia. Siapa lagi tu? Semua orang dah angkat tangan, maknanya semua orang dah baca lah. Jadi bila semua orang dah baca hari ni, saya nak bagi kamu sedikit revision. Maksudnya saya nak bacakan untuk kamu sinopsis. Saya nak revise balik kamu. Saya nak bantu kamu untuk ingat balik apa yang kamu dah baca baik-baik. Okey, jadi bila saya baca sinopsis ni, kamu tak boleh melopong dengar je saya nak cakap apa, tak boleh. Semua orang kena ambil buku nota, kertas dan catatlah isi-isi penting yang saya akan bacakan di dalam sinopsis. Okey, sebelum itu hari ni kita nak tengok dalam cerpen adalah kita nak tengok apa? Kita nak tengok tema dan persoalan. Okey, bila kamu dah baca minggu lepas ataupun kamu dah baca malam tadi, sebelum saya melangkah masuk ke dalam kelas ni, ke dalam makmal komputer ni, saya pastilah kamu dah baca. Dan bila kamu baca, sedikit sebanyak kamu dah nampak okey, macam mana jalan cerita ini, apa isi kandungan cerita ni. Okay, jadi bila saya baca sekali lagi sinopsis dekat kamu, okey, dengan harapan saya supaya kamu boleh catch up lah, kamu boleh tangkap apa orang kata tema, apa itu persoalan yang kita nak tengok lah. Okey, jom. Okey, saya baca. Semua orang pinjamkan saya apa? Pinjamkan saya telinga, pinjamkan saya mata, kunci mulut. Saya tak nak nanti saya baca seorang pokpet sini, pokpet no. Okey, tak boleh. Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Awirah mengingati detik gembira apabila kesemua keluarganya berkumpul untuk satu malam bersama-sama. Sudah lama dia tidak merasai kegembiraan itu. Lauk pauk yang dimasak emak juga kelihatan sangat istimewa. Abahlah orang yang paling gembira tak kala melihat kesemua anak-anaknya berkumpul. Okey, jangan tengok saya, tengok slide. Okey, dengar apa yang saya nak cakap,
tengok slide. Okey. Oleh itu, Avira berusaha untuk menggembirakan abahnya dan meluangkan masa bersama. Avira satu-satunya anak perempuan juga anak bongsu abah. Avira sangat rapat dengan abah dan juga faham akan kesibukan abangnya yang sudah berkeluarga dan juga menyukakan mereka untuk pulang ke kampung untuk sentiasa mendekati abah. Sayangnya Avira terhadap abah terbukti apabila dia sanggup menolak tawaran belajar di luar negara dan menolak cintanya terhadap Dr. Lokman. Permintaan abah suatu hari untuk makan gulai ikan sembilang bersama anak-anaknya itu cuba dipenuhi oleh Avira. Avira telah memasakkan gulai sembilang untuk abah, namun hanya Avira dan Acik serta isinya sahaja yang mempunyai masa untuk pulang ke kampung. Malam itu, abah menunjukkan sikap kasihnya terhadap anak-anak dan malam itulah malam terakhir abah bersama mereka. Keesokan paginya, Avira tersedar yang abah mereka telah pergi buat selama-lamanya. Along dan Angah pulang dengan wajah yang penuh penyesalan. Okey. Berikut adalah slide ataupun dekat depan ni adalah slide yang saya paparkan dekat kamu yang mana menceritakan tentang sinopsis gulai sembilang untuk abah. Okey, jadi saya nak tanyalah salah seorang daripada kamu, Azim, tercuik-cuik sana, tercuik-cuik sini. Ni kenapa awak ni? Kenapa, apa masalahnya? Okey, jadi macam tu saya nak tanya awak lah kan. Okey, Azim, saya nak tanya kamu, apa kamu rasa, okey, apa yang kamu faham tentang cerita gulai sembilang untuk abah ni? Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu kata, oh, ya cerita gulai sembilang untuk abah ni macam ni lah. Okey, Alia pun rasa. Okey, jadi saya nak tanya Azim dululah. Memandangkan dia sengih-sengih, dia suka, dia tercuik-cuik. Maknanya dia tak faham lah tu. Maknanya bila saya cakap tu dia boring, dia bosan kan. Okey, jadi saya nak tanya dia lah. Okey, Azim. Okey, bagus lah. Walaupun dia tercuik-cuik, dia tahu. Okey, Azim kata cerita ataupun cerpen ini bertemakan hubungan kekeluargaan. Okey, Alia Iman. Okey, Alia pula saya dengar dia cakap bertemakan kasih sayang. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, Siti, cuba Siti. Pengorbanan, kekeluargaan yang erat. Okey, betul. Pandai, bagus. Semua yang kamu cakap tadi tak ada salah, tak ada salah dan tak ada salah lah, memang betul. Memang itulah gambaran ataupun keseluruhan cerita ni mengisahkan hubungan kekeluargaan, kasih sayang, kecintaan, pengorbanan, keikhlasan. Semua ada. Semua elemen-elemen ini digabung jalinkan, maka jadilah sebuah cerpen yang memberikan kita satu panduan lah. Dan apabila kita baca tu kita dapat satu pengajaran. Okey. Okey, yang seterusnya kita nak tengok tema. Apakah tema di dalam cerpen gulai sembilang untuk abah? Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa tahu maksud tema? Angkat tangan. Yang mana tahu maksud tema, angkat tangan. Alia suka sangat berborak tu. Kenapa Alia? Kenapa? Alia borak apa? Boleh share dengan saya berborak apa? Apa yang seronok sangat tu? Saya nak tahu juga. Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa dia dengar. Nanti tertinggal arahan daripada saya. Okey? Nanti tertinggal lah apa yang saya nak sampaikan. Nanti tertinggal. Alia tak dapat kan hari ni. Okey. Tema. Siapa tahu maksud tema tu apa? Tak ada orang angkat tangan ni, maknanya mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi tak tahu tak apa, biar saya terangkan lah. Okey, boleh tengok slide dekat depan yang saya nak paparkan ni. Okey, saya bacakan. Okey, tak apalah, saya nak minta siapa bacakan ya. Kalau saya suruh baca, semua tunduk, semua diam je. Okey, tak apalah, biar saya baca. Tema ialah dasar ataupun persoalan yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. Okey, biasanya dalam sesebuah karya sastra, kebiasaannya hanya mempunyai ataupun digagaskan oleh salah satu tema sahaja. Hanya digagaskan oleh satu tema sahaja. Kalau kata cerpen tu tema kekeluargaan. Kalau kata tema tu kasih sayang. Kalau kata tema tu kecintaan kepada alam sekitar. Okey? Okey, jadi untuk gulai sembilang untuk abah ini, cerpen ni, macam mana kita nak tahu dia bertemakan apa? Okey, saya nak kamu semua orang buka komputer yang saya dah
setting tu saya dah bukakan kamu puzzle, jigsaw puzzle. Saya nak semua orang cantumkan gambar dan kita sama-sama cantumkan gambar dan kita teka. Apa tema? Tema? Apa tema gulai sembilan untuk Abah ni? Apa tema cerpen ni? Okey, jom kita sama-sama. Okey, kita dah cantumkan gambar tadi kan? Okey, kamu rasa apa tema dia? Okey, bagus. Okey, gambar ahli keluarga sedang menikmati juadah kan? Itu kita menunjukkan tema kasih sayang lah. Kasih sayang di antara keluarga. Okey, jadi tema bagi cerpen Gulai Sembilan untuk Abah ni, kamu boleh lihat kan? Kamu boleh lihat. Saya papar dekat depan. Okey, apa yang saya paparkan adalah cerpen ini bertemakan kasih sayang antara seorang ayah terhadap anak-anak. Tema cerpen ini digambarkan oleh pengarang menerusi watak Abah yang terlalu merindui anak-anak sejak kematian isteri ataupun ibu kepada anak-anaknya. Abah kesunyian dan hanya ditemani oleh anak bongsunya iaitu Awirah. Tetapi Abah cukup memahami akan kesibukan anak-anaknya terhadap urusan masing-masing dan tidak pernah memarahi ataupun mengambil hati akan anak-anaknya. Okey. Dapat tak? So apa tema dia? Tema kasih sayang, tema hubungan kekeluargaan. Okey, pandai. Okey, bagus. Jadi kita nak pergi yang seterusnya, kita nak tengok persoalan pula. Apa persoalan di dalam Gulai Sembilan untuk Abah? Okey, yang seterusnya saya nak tambah. Okey. Jadi, lepas dah tengok peta-peta item kamu tadi, saya dah tengok memang ada idea, memang ada ilmu kat situ. Memang kamu aplikasikan sepenuhnya, kamu ada tulis. Tapi ada yang tulis penuh, ada yang tulis 1-2 kan. Tapi tak apa. Sekarang ni saya nak terangkan tentang beberapa persoalan yang terdapat di dalam cerpen Gulai Sembilan untuk Abah. Okey, jadi siapa selalu ingat apa yang saya tekankan setiap kali kamu membaca buku teks apa? Okay, saya selalu tekankan untuk kamu mencatat dekat mana isi-isi poin penting. Okey, contohnya persoalan bagi kasih sayang ada di muka surat 92. Okey, kenapa kena buat macam tu? Maksudnya lebih senang lah. Maknanya kita nak tengok bukti. Dekat mana bukti kasih sayang? Okey, jadi saya nak dekat dalam cerpen ni saya dapati bahawa ada banyak persoalan, tapi kita nak tengok 8 persoalan. Okey, persoalan pertama, persoalan kasih sayang. Okey, bagus. Dekat mana bukti kasih sayang tu? Pada muka surat 92 di mana Abah merasakan rasa kasih, rasa rindu terhadap arwah ibu ataupun arwah isterinya. Okey, persoalan yang kedua adalah kita nak tengok tentang persoalan tanggungjawab terhadap keluarga di mana Abah meluahkan rasa lega apabila dia selesai menunaikan tanggungjawab terhadap anak-anak, iaitu memberi pembelajaran, memberi pendidikan agama. Okey, persoalan yang ketiga kita dapat tengok persoalan perselisihan faham. Okey, samping tu kamu boleh catat dengan boleh tengoklah slide kat depan ni yang saya nak tunjukkan kan. Okey, persoalan kesibukan dalam kerjaya dapat menjejaskan hubungan kekeluargaan. Contohnya, Alung dan Angah tidak dapat menggunakan permintaan Abah
Yang keempat, kita nak tengok persoalan tentang sifat berhati-hati memilih pasangan hidup, di mana Avira sanggup menolak cinta Dr. Lokman kerana apa? Kerana dibimbang. Pada muka surat nombor 93 ada nyatakan kerana dibimbang, takut-takut Dr. Lokman tu tak boleh masuk dalam keluarga dia kerana keluarga dia berasal daripada kampung. Sedangkan Dr. Lokman berasal daripada bandar kosmopolitan. Okey. Yang keenam, kita nak tengok persoalan tanggungjawab demi rasa. Demi rasa. Maksudnya Avira ni dia sanggup menolak cinta Dr. Lokman untuk menjaga abahnya. Okey, yang ketujuh, persoalan amalan tolong-menolong dalam keluarga. Contohnya Avira ni bekerjasama ataupun saling tolong-menolong dalam menyiapkan permintaan abah untuk memakan gulai sembilang seperti mana yang dimasak oleh arwah ibu mereka. Ada juga persoalan tentang keinsafan terhadap kesalahan diri, di mana Alun dengan Angah ni rasa menyesal apabila tidak dapat pulang ke kampung. Okey, yang terakhir saya fikir persoalan kepatuhan terhadap ajaran agama, di mana selain daripada kasih sayang, ada juga dalam cerpen ini diterapkan tentang agama, di mana Avira ni pada muka surat 94 ada dinyatakan bahawa Avira ni cuba mengejut abahnya untuk bersolat subuh, tetapi abahnya kelihatan kaku. Rupa-rupanya itu adalah rupa-rupanya abahnya telah pun pergi buat selama-lamanya. Okey? Itulah di antara persoalan yang kamu yang kita dapat tengok dalam cerpen Gulai Sembilang untuk Abah. Jadi antara poin-poin yang kamu dah tulis tadi memang sedikit sebanyak memang betul. Memang betul, tapi ada yang saya dah kurang-kurangkan tadi, ada yang saya dah tambah-tambahkan apabila yang tadi kamu dah catat. Nanti saya pulangkan balik, kamu boleh tambah dekat mana berserta dengan halaman yang saya dah baca tadi, dan kamu boleh rujuk balik. Okey, setiap kali kamu membaca perlu catat di mana isi dia dan di mana petikan tu berada. Katakan di muka surat 92, tulis 92. Kalau berada di 150, tulis 150 lah. Senang kita nak rujuk pada masa akan datang. Okey. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada kuis. Siapa seronok nak main kuis? Kan? Persoalan dah belajar, tema dah belajar. Jadi saya fikir kita akan buat kuis. Sebab apa buat kuis? Sebab itulah saya nak saya nak belajar di dalam makmal komputer. Sebab kita nak buat kuis. So that bila kita buat kuis, dia akan menambahkan lagi pengukuhan, akan menambahkan lagi ilmu yang kita patut dapat di dalam kelas. Okey. Jom kita akan buat jom kita akan buat kuis. Semua orang boleh buka on boleh on komputer. Okey, jangan search benda lain. Saya dah bagi link kat situ. So klik link tu, okey? Jom. Jom kita sama-sama jawab soalan langkah 3 bagi pengukuhan tema dan persoalan Gulai Sembilang untuk Abah, okey? Semua jom kita buat sama-sama. Next. Aku bersama-sama isteri Acik memasak gulai sembilang untuk Abah. Apakah persoalan yang menggambarkan situasi ini? Apakah persoalan yang awak rasa memasakkan gulai bersama-sama? Kata kunci dia adalah bersama-sama. Jadi persoalan apa? Amalan tolong menolong. Okey, pandai Aiman. Okey, betul. Correct. Yang seterusnya, pada penghujung cerpen ini, Along dan Angah pulang dengan kekesalan pada wajah mereka. Perihal ini merujuk kepada persoalan apa ni, Alia? Persengketaan? Tak mungkin. Sebab apa? Persengketaan ni sudah diceritakan pada awal cerita tadi. Jadi persoalan tentang keinsafan. Okey, pandai. Correct. Okey, yang ketiga, apakah tema cerpen Gulai Sembilang untuk Abah? Ibu pandai memasak tak? Itu adalah bukan fokus cerita, bukan persoalan utama. Cerita ini adalah mengenai kasih sayang sehingga bukan kasih sayang dalam keluarga. Okey, pandai. Correct. Okey, yang kelima, baca petikan di bawah dan pilih yang sesuai mengenai persoalan tersebut. Disebabkan Abah juga aku menolak cinta Dr. Lokman pada halaman yang ke-93. Apakah persoalannya? Persoalan tanggungjawab anak terhadap bapa ataupun apa yang boleh kita kata.
Salah. Jawapan dia adalah berhati-hati memilih pasangan hidup. Tapi tak apa. Seterusnya. Soalan yang ke-6. Berdasarkan situasi di bawah, apakah persoalan yang sesuai bagi situasi tersebut? Malam itu aku kira malam keramat apabila Along dan Acik yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa menampakkan tanda akan berdamai. Pada halaman 92, gulai 9 untuk Abah. Okey, apakah persoalannya? Persoalan tentang persekitaran juga yang akhirnya berdamai. Betul ke? Siapa rasa jawapan dia betul? Betul. Okey, pandai. Yang seterusnya, persoalan persekitaran antara adik-beradik yang akhirnya berdamai melibatkan siapa? Aku dan Awirah ke? Along dan Angah? Isteri Acik dan Along? Along dan Acik? Siapa? Along dan Angah. Okey. Salah. Along dan Acik. Okey, yang terakhir. Abah terlalu merindui isterinya yang telah lama meninggal dunia. Apakah persoalan yang ini? Naim, bukan langsung jawapan dihormat menghormati. Kalau baca balik soalan tu, Abah terlalu merindukan isterinya yang telah pun meninggal dunia. Ini adalah persoalan kasih sayang. Okay, correct. Jadi, all done. Okay. Okay, yang seterusnya kita pun dah siap dan kita nak ke langkah yang seterusnya, iaitu yang terakhir, bahagian refleksi dan penutup. Berada di penghujung rancangan. Taklah. Kita pun dah berada di penghujung kelas. Okey, kita dah nak habis dah. Jadi, saya harap sangat kamu dapat input-input penting yang saya dah ajar tadi, yang saya dah sampaikan tadi, daripada sinopsis, daripada tema, persoalan, aktiviti kuis. Saya pun dah bagi slide kat depan, saya dah bagi kamu ilmu kan. Okey, saya dah suruh kamu catat sama-sama saya baca. Saya suruh kamu catat persoalan berserta dengan muka surat yang berserta dengan halaman kan. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas, saya nak tanya, siapa ada soalan, siapa ada pertanyaan, siapa ada rasa macam tak jelas lah cikgu ajar hari ni, cikgu ajar saya tak dapat lah kan. Okey, siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam ada nak tanya, ada something yang macam apa rasa macam tertanya-tanya. Orang kata tertanya-tanya, sifat macam inquiry, nak tahu apa rasa macam tak sampai yang saya cuba nak sampaikan. Siapa ada nak tanya? Okey, kalau tak ada orang nak tanya, tak ada orang kat tangan kan. Jadi saya membuat anggapan bahawa semua faham lah. Jadi bila semua faham, saya nak minta 2 orang daripada kamu untuk bagi tahu saya apa yang hasil ataupun apa yang input yang kamu dapat pada hari ini. Okey, saya nak pilih orang yang paling diam lah hari ini. Saya nak pilih Tengku lah. Okey, Tengku. Okey, Tengku cakap dia dapat tahu, dia dapat input tentang rasa kasih sayang di dalam keluarga. Okey, di mana kasih sayang Awirah terhadap Abah, Abah terhadap Awirah. Okey, Maisarah, Fahmi. Okey, Fahmi pula bagi tahu dia dapat tahu tentang tema, tentang persoalan. Tema tu hanya ada satu. Lepas tu dia dapat tahu tentang rasa pengorbanan anak terhadap ayah. Selama ni kita dengar pengorbanan ibu bapa terhadap anak, tapi kali ni di dalam cerpen ini anak tersebut ataupun Awirah mengorbankan rasa cinta terhadap Dr. Lokman demi untuk menjaga abahnya di kampung kerana bimbang. Dr. Lokman merupakan orang bandar dan bimbanglah kalau dia berkahwin, Dr. Lokman tak boleh sesuaikan diri untuk berada di dalam situasi Awirah yang berasal daripada kampung. Okey, dengan itu selesai sesi pengajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita akan baca doa dulu. Okey, sebelum kita balik ke kelas. Pastikan jangan ada sampah. Jangan tinggalkan sampah di dalam makmal komputer, sebab nanti kalau kita buat sampah, kalau kita buat hal, kita tak dapat masuk dalam makmal komputer ni. Seronok kan macam guna makmal komputer. Kita guna komputer, kita guna internet, kita buat puzzle. Jadi kalau nak masuk lagi, jaga kebersihan makmal. Jaga nama baik 4 Zamrud. Jangan buat sampah, jangan bising. Okey, sebelum tu semua berdiri. Okey, tolak kerusi ke dalam meja, tutup semua komputer.
Ambil semua habuk-habuk umadan kamu tu, kutip, simpan. Ambil semua pensel, pen, pembaris sebagainya tu bawa, okey. Bangun semua, okey. Terima kasih. Semua beratur, pakai kasut dan masuk kelas lah. Okey, jangan merayau mata-rata terus masuk ke dalam kelas kerana cikgu kamu pun dah tunggu di dalam kelas. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya lupa, sebelum kamu balik kepada di kelas, minggu depan saya nak suruh kamu baca tentang sajak. Sajak apa? Saya nak suruh kamu baca tentang sajak Citra Pelangi Satu Malaysia. Okey? Baca dan hayati dan fahami baik-baik. Okey, saya fikir itu sahaja. Sekian, terima kasih lagi sekali dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Bye semua. Assalamualaikum.